Apa khabar semua? Tajuk hari ini ialah kesalahan tata bahasa bagi subjek Bahasa Melayu tingkatan 3. Standard pembelajaran 3.7.1 mengedit dan menyunting ayat dalam pelbagai teks tanpa mengubah maksud asal. Latihan ini terdapat dalam buku teks Bahasa Melayu tingkatan 3, muka surat 210. Jadi anda boleh merujuk buku teks masing-masing. Soalan ini meminta anda menganalisis bahan untuk mengenal pasti kesalahan tata bahasa. Kedua, edit dan sunting ayat dalam risalah tanpa mengubah maksud asal. Ketiga, analisis dan terangkan sebab kesalahan tata bahasa yang terdapat dalam bahan. Jadi, mari kita sama-sama menganalisis kesalahan tata bahasa tersebut. Cikgu akan bahagikan risalah ini kepada 3 bahagian. Bahagian pertama, bahagian yang kedua, bahagian yang ketiga. Kita ke bahagian yang pertama dahulu. Baiklah, cuba kita lihat ayat ini. Kami berpengalaman selama 15 tahun di dalam menguruskan pelbagai acara di Lembah Kelang. Terdapat kesalahan dalam penggunaan kata di dalam. Di dalam, kita lihat penerangannya. Di sini berlaku kekeliruan dalam penggunaan kata sendi nama dalam dan di dalam. Kata sendi nama di dalam digunakan untuk menunjukkan lingkungan yang mempunyai ruang secara fizikal. Contohnya, di dalam rumah atau di dalam botol. Kata sendi dalam pula digunakan untuk menunjukkan lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak secara fizikal, seperti dalam pentadbiran, dalam majlis dan dalam 10 hari. Jadi jawapannya di sini ialah dalam. Kesalahan yang kedua ialah kekeliruan dalam penggunaan kata menguruskan dan mengurus. Kata menguruskan bermaksud menyebabkan menjadi kurus. Contoh ayat, kurang makan makanan manis dan berlemak dapat menguruskan badan. Kata mengurus pula bermaksud menyelenggarakan sesuatu supaya berjalan dengan baiknya. Walau bagaimanapun, kata mengurus tidak boleh digunakan juga dalam ayat ini kerana selepas kata sendi nama perlu diikuti oleh frasa nama, bukan frasa kerja. Oleh itu, kata yang sesuai ialah frasa nama pengurusan. Jadi jawapannya, kami berpengalaman selama 15 tahun dalam pengurusan pelbagai acara di Lembah Kelang. Kesalahan yang ketiga, penggunaan kata dengan sepatutnya digantikan dengan dan. Anda sibuk dan tiada masa untuk menguruskan acara dan majlis anda? Kita lihat pula bahagian yang kedua. Cuba perhatikan ayat ini. Kami yang mempunyai staf yang mahir di dalam mengendalikan sembarang acara dan majlis untuk kemudahan anda. Ayat ini mengandungi 2 kesalahan ejaan. Ejaan yang pertama perkataan staff. Ejaan yang betul hanya 1 F. Perkataan yang kedua sembarang. Tiada M. Ejaan yang betul ialah sebarang. Ayat ini juga sebenarnya mengandungi 2 kesalahan bahasa. Pertama, penggunaan kata yang telah menyebabkan ayat ini menjadi ayat tergantung. Kata yang ini sepatutnya dibuang. Keduanya ialah kesalahan dalam penggunaan frasa sendi nama di dalam dan frasa kerja mengendalikan yang diletakkan selepasnya. Seperti penerangan sebentar tadi, jawapan yang betul ialah dalam pengendalian. Pengendalian. Ayat yang betulnya di sini, kami mempunyai staf yang mahir dalam pengendalian sebarang acara dan majlis untuk kemudahan anda.
kita lihat pula ayat yang seterusnya. Bawa risalah ini dan dapati diskaun 10% dari kami. Di sini berlaku kekeliruan dalam penggunaan kata mendapatkan dan mendapati. Kata dapati daripada kata kerja aktif transitif mendapati yang bermaksud menjumpai, menemui, mendapat maklumat, mengetahui. Kata dapatkan pula daripada kata kerja aktif transitif mendapatkan yang bermaksud berusaha untuk mendapat atau untuk memperoleh sesuatu. Jadi dapatkan adalah yang betul untuk ayat ini. Dapatkan diskaun. Kesalahan yang ketujuh, kekeliruan dalam penggunaan kata sendi nama dari dan daripada. Kata sendi nama dari tidak boleh digunakan untuk merujuk manusia, haiwan atau institusi. Kata sendi nama yang sesuai ialah daripada untuk ayat ini. Jawapannya ialah bawalah risalah ini dan dapatkan diskaun 10% daripada kami. Kita ke bahagian yang terakhir, iaitu bahagian yang ketiga. Perhatikan ayat yang pertama. Kesalahan di sini ialah kesalahan penggunaan frasa kerja pasif diri pertama. Segala keperluan anda disediakan oleh kami. Kata kami ialah kata ganti nama diri pertama. Oleh itu, frasa kerja untuk ayat ini mestilah frasa kerja pasif diri pertama. Kita tak boleh gunakan di oleh. Sepatutnya, segala keperluan anda kami sediakan. Kami sediakan. Ayat yang kedua pula. Kami sedang memastikan acara atau majlis anda berjalan dengan lancar. Kekeliruan dalam penggunaan kata bantu atau tugas, sedang dan akan. Majlis itu belum berlangsung. Oleh itu, kata bantu atau tugas yang sesuai digunakan dalam ayat di atas ialah kata akan. Kata sedang bermaksud tengah berlangsung. Jadi, ayat yang betulnya di sini, kami akan memastikan majlis anda berjalan dengan lancar. Kita lihat pula ayat yang ketiga di sini. Kesalahan penggunaan frasa kerja pasif diri pertama. Di sini berlaku kesalahan yang sama seperti ayat yang pertama tadi. Acara atau majlis akan dirancang oleh kami. Jadi kami ini adalah kata ganti diri pertama. Oleh itu, frasa kerja untuk ayat ini mestilah frasa kerja pasif diri pertama. Kita tak boleh gunakan di oleh. Jadi ayat yang betul ialah majlis akan kami rancang sesuai dengan belanjawan kewangan anda. Kita ke bahagian ayat yang seterusnya. Di sini terjadi beberapa kesalahan ejaan. Ejaan yang pertama bagi perkataan pandang dengar. Ejaan yang betul, pandang jarak dengar. Yang kedua, cenderamata. Cenderamata dirapatkan. Yang ketiga, fotografi. Fotografi ejaan bermula dengan huruf F. Perkataan yang keempat, juru acara. Juru acara dirapatkan. Kita lihat bahagian bawah. Kesalahan yang ke-12, di sini berlaku kekeliruan dalam perluasan frasa kerja transitif. Kata kerja transitif berminat. Berminat perlu diikuti frasa sendi nama. Bukannya frasa nama. Jadi ayatnya mestilah diletakkan perkataan dengan. Anda berminat dengan perkhidmatan kami. Kita lihat ayat yang seterusnya. Di sini berlaku kekeliruan dalam penggunaan kata yang tepat. Kami menawari harga yang istimewa. Sepatutnya kita gunakan kami menawarkan harga yang istimewa untuk anda.
Okey, kesalahan yang terakhir, kekeliruan dalam penggunaan kata hubung. Kata dan sepatutnya digantikan atau. Okey, hubungi kami pada talian 019-123456 atau email kami suryakencana@gmail.com. Okey, selesai itu saja. Maka selesailah penerangan kesalahan tata bahasa bagi keseluruhan bahagian risalah tadi. Jadi, cikgu harap kamu semua boleh menulis semula risalah tersebut dengan mengedit kesalahan tata bahasa yang telah dibincangkan. Okey, selamat mencuba. Terima kasih semua.